kalau kita perhatikan mana-mana chart sekalipun, terutama sekali yang trending menaik ataupun trending menurun, yang sedang trending bukan yang dalam keadaan melintang. Kalau kita guna chart yang kosong ni, of course lah, kalau mata kita tu memang cekap, kita boleh katalah dengan mudahnya dia buat higher high, higher low, higher high, higher low, ataupun keseluruhan ni high, sini low, high low, keseluruhan ni high, sini low. So maksudnya dia sentiasa membuat dia breakout, 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 breakout dan breakout. Ini trending menaik. Sementara kalau menurun pula, dia buat low, break low lah. Apa saja kita belajar yang menaik, hanya terbalikkan kalau dia menurun. Okay. Bila tengok macam ni agak sukar, terutama sekali kalau ketika permulaan. Permulaan ni agak, yalah, kita tak conteng apa-apa dekat chart ni. Jadi macam nampak macam ya ke tidak ke kan, macam rasa macam tak berapa nak yakin. Itu datangnya indikator. So indikator tu membantu kita untuk beri lebih, ada macam indikator kereta lah. Kereta indikator kita signal kan, kereta depan tu, walaupun dia tekan ke kanan, belum tentu dia nak ke kanan. Ada ketikanya langsung tak bagi signal, tahu-tahu dia terus U-turn je. Tapi kalau kita dah biasa tengok kereta depan tu, walaupun dia tak bagi signal, kita dah boleh agak dia mesti nak ke kanan ataupun dia mesti nak ke kiri. Kita boleh agak. So itu gunanya indikator. Jadi untuk trend band, kenapa ni saya buka balik trend band cycle, tapi saya matikan semua signal-signal lah, saya tinggalkan moving average. Kenapa saya punya yang saya buat ni mesti ada satu yang long term ni. Kalau dia tak aktif, boleh aktifkan sini lah. Saya panggil long term direction, MA200. Lepas tu kita ada awan ni, awan dalam bulat-bulat yang warna merah ni, dan juga kita ada purple line. Okay. Sebab saya letak kalau kita perhatikan betul-betul, setiap kali kalau chart yang mana chart yang naik, mesti cukup dia punya bentuk dia. Selain bila kita tengok higher high, higher low, kita akan nampak yang moving average-nya dah cantik. Kita akan nampak trend band yang dekat atas ni 8 ni lebih daripada 21, dan kita ada purple line di tengah-tengah, dan bawah sekali MA200. Bukalah mana-mana chart sekalipun, dia akan nampak dia punya moving average macam tu. Jadi kalau permulaannya berlaku, contohlah pada ketika ini, pada ketika ni, so saya dah nampak moving average-nya dah agak cantik. Jadi mungkin saya dah boleh masukkan dia dalam watch list. Cuma tunggu bila masa nak entry, dan kalau kata nak jual, bila masa nak jual, kalau masa nak masuk, bila masa nak masuk. Dengan beranggapan moving average-nya dah cantik. Cantik, mas. Kita takkan tahu yang dia boleh pergi lagi tinggi. Berapa tinggi dia pergi, kita tak tahu. Tapi berdasarkan moving average dia dah cantik, kita boleh bayangkan, bukan kita lah, saya membayangkan yang dia dalam keadaan trending, terutama sekali masa first pullback ni. Ini yang paling saya suka lah, tapi susah nak dapat benda ni. Lagi satu, bila saya dah beli, kadang-kadang kat sini saya dah jual, lepas tu saya tak beli dah. Yang tak beli ni lah yang selalunya menyesal. Sebab apa? Dia punya trending tu, yelah, dengan cakap orang kan, dah tinggi, ataupun saat kita tanya, tunggu pullback. Bila masa nak beli? Kalau asyik tunggu pullback, tanya je tunggu pullback, tapi harga makin naik. Sebab tu saya punya trend band, tak ada guide, naked ataupun cycle, saya kekalkan bentuk yang macam ni. Okey, ada juga soalan yang bertanya, pakai indikator apa? Okey, kadang kelakar juga bila saya dah tunjuk saya pakai trend band cycle ni, tanya saya indikator apa lagi pakai. Okey, saya tak pakai dah indikator apa-apa. Saya cuma pakai, kalau saya buat masa sekarang ni, saya fokus pada trend band cycle, dan saya fokus pada situ saja.
Lagipun saya tak perlukan indikator lain sebab dalam cycle tu sendiri saya dah buat signal-signal untuk trigger, membantu saya sama ada untuk tengok breakout, pullback, dan juga tengok trend cantik ke tak, kan. Kalau saya nak pakai pun mungkin saya akan tambah RSI lah, saya akan tengok sekali-sekala, saya akan tengok terutama sekali kalau kata yang tengah nak oversold. Semalam saya dah buat video jenis-jenis oversold. Okay. Reason kenapa saya dah tak pakai sebab saya sebab pertamanya saya dah buat signal-signal yang ni lah. Yang kedua saya cuba tunjuk, saya terangkan. Contoh, katalah kita nak pakai MACD. MACD. Okay. So MACD, ni saya padam dulu lah volume. So MACD dikatakan kalau MACD bersilang dia positif, maknanya dia macam trending nak menaik. Tapi kalau kata dia berada, MACD line ni semua berada di atas kosong, kita jangkakan yang dia trending up. Jadi kalau kita perhatikan masa bila trending up, area sini MACD dia macam mana? Sama juga berada di atas kosong. So kalau kata yang sepanjang-panjang ni MACD dia berada di mana? Atas kosong. Lebih kurang kat sini, lebih kurang kat sini. Okay. Cuma MACD ni kan dia lebih pada swing, dia swing naik, swing turun, swing naik. Jadi saya tak pakai sangat. Okay. Kalau kita ambil lagi contoh RSI. Okay, RSI signal. Okay. Dikatakan kalau RSI tu berada di atas 50, 50, katalah di atas 50, ataupun ketika harga ni sedang trending, kebiasaannya RSI akan berada di atas 30, ataupun permulaannya di mana? Sekitar kawasan yang sama. Sama. Nampak? Ini macam awal sikit ni. Kalau kita pakai MACD lebih awal, pakai RSI lebih awal, pakai yang ni lambat. Cubalah. Cubalah. Saya dah bagi tahu tadi. Kita masuk awal, keluarnya awal, tapi trend ni 6 bulan kemudian. Lepas tu dah takut nak beli dah. So tak semestinya beli awal tu untung, tak semestinya beli lambat tu rugi. Lambat tu adalah susah nak cakap. Kan kalau dia sedang naik kita tak beli, dia turun. Dia memang macam itulah market. Bila kita nampak tengah syok-syok ni kan, kita akan rasa nak beli je, lepas tu turun. Kita jual kan dia naik balik. Jadi benda-benda tu saya dah cuba elakkan lah. Sebab tu saya buat trend band ni. Apa lagi? Kita boleh tambah awan. Awan. Okay, awan. Okay, so awan dikatakan, sekejap saya kena padam. Kita padam yang lain-lain ni dulu lah. Oh tu ada. Tak berapa nak nampak awan dia. Sekejap. Terangkan sikit. Okay, terangkan sikit. Selalulah orang guna awan. Selain daripada yang dia tengok bersilang-silang. Awan ni pun moving average juga. Kita akan nampak kalau kita nak beli permulaan trend tu, dia dari bawah awan dan dia break awan. Lepas tu awan jadi support lah. Dia dari bawah, dia break awan. Okay. Tapi kalau saya comparekan dengan lepas saya bulat tadi, ni bulat dan juga bulat situ, kalau saya aktifkan balik trending cycle, kita akan dapat kawasan yang sama juga. Kawasan yang sama, lebih kurang sama pada permulaan trend. Sama juga dengan yang ni tadi, kita akan dapat tempat yang sama. Lagi nak tambah apa? Bollinger Band. So Bollinger Band ni bukan dia nak cerita. Bollinger Band boleh kot. Saya cuba tunjuk. Tengok. Okay. Bollinger Band ni lebih kepada selalu orang guna untuk entry dan juga cari target. Kena ke atas jual, lepas tu kan masuk balik beli, lepas tu jual balik.
Jadi saya jarang guna Bollinger Band lah. Bagus juga Bollinger Band ni, tapi saya tak suka lah, sebab dia menyuruh saya membayangkan sesuatu benda yang kadang-kadang belum tentu jadi. Kadang-kadang kita kangkang ke atas, dunia pembukaan kangkang atas, kita nak beli, sekalinya harga pun jatuh besok. Kita kata kangkang kat bawah suruh jual, dia jatuh, dia naik balik. Jadi saya tak suka benda-benda yang suka menipu kita ni kan. Ada orang boleh guna kalau pandai baca betul-betul, tapi dia bukan bergantung pada Bollinger Band saja, dia ada cerita dia lain. Maksudnya chart tu memang dah trending, panjang lah cerita dia. Tapi untuk ringkasan yang kali ni, saya dah kata, saya dah tunjukkan, dan saya dah masuk dalam mind saya, untuk apa saya tambah-tambah benda lain, benda-benda lain ni, sedangkan saya cuma boleh pakai, saya boleh pakai yang ini saja, trend band guide, ataupun trend band cycle, ataupun trend band naked. Jadi tak perlulah saya menyamakkan mata dengan benda-benda ni semua. Faham? Okay, terima kasih.